Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Baik. Tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan syukur yang teramat atas nikmat yang Allah sedang anugerahkan kepada kita, di mana dapat kita sama-sama berhimpun pada malam ini dalam satu majlis muzakarah. Tuan-tuan yang dimuliakan, hari ini kita masuk malam yang ketiga beradanya kita di bulan Rejab. Sekejap aja dah pun 3 malam. Jadi tinggal lagi 26 atau 27 malam untuk kita melangkah masuk ke bulan Sya'ban, dan seterusnya kita akan pergi lagi ke bulan yang paling penting dalam tahun ini, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan perempuan diberikan kesihatan badan, dipanjangkan umur, diberkatkan rezeki, sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan, dan diberikan lagi kita peluang masa untuk kita berusaha sampailah mana kita dapat mencapai apa yang menjadi hajat kita sebenarnya, yaitu menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apalah makna hidup ini tanpa mendapat keredaan Allah? Tidak ada makna. Kalaupun kita pernah mewah, pernah kaya, dengan jawatan, pangkat, apapun yang kita capai, tapi kalau berakhir dengan tanpa keredaan Allah, kita gagal. Jadi macam mana kita nak dapat keredaan Allah supaya kita dapat kemenangan yang sebenarnya? May yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Kata Allah, siapa yang patuh Allah dan Rasul, dialah yang berjaya, dialah yang menang. Inilah yang kita nak. Bagaimana sentiasa hidup kita berada dalam ketaatan kepada Allah setiap masa. Tidak ada apa-apa yang kita tinggalkan daripada perintah Allah, ataupun apa-apa yang kita langgar, yang kita buat dengan sengaja atas apa-apa yang Allah larangkan kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, bulan Rejab memberikan kita satu semangat baru, satu kesungguhan yang berbeza dengan bulan sebelumnya. Bulan Rejab ini dia tidak ada sesuatu yang khusus daripada sudut amalan macam bulan biasa. Cuma ada kelebihan puasa di bulan Rejab. Dia tak adalah hari-hari tertentu puasa, hari tertentu tidak, tapi sebulan ini memang adalah bulan yang boleh
kita isikan dengan puasa. Kerana bulan Rejab adalah bulan yang dipanggil Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. 4 bulan iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Ini bulan haram. Maksud bulan haram, bulan yang penghormatannya lebih. Kalau di zaman jahiliyah, zaman Arab dahulu, mereka akan menghentikan sengketa, apa saja perbalahan, semuanya diberhentikan seketika sebagai menghormati Rejab. Kemudian mereka akan kembali balik kepada persengketaan mereka. Kalau kita tengok hari ini dunia Arab sedang berceramuk, Saudinya, Yamannya dan berbagai-bagai. Bukan baru, sudah lama, daripada zaman sebelum Islam lagi. Dunia Arab tak pernah aman, sebab syaitan cukup cemburu, bahkan cukup dengki khianat kepada baginda Nabi Muhammad dan apa yang baginda bawa. Begitu juga Yahudi dan Nasara, kerana mereka ni begitu benci kepada baginda Rasulullah. Jadi mereka akan buat apa saja biar tempat-tempat begini akan terus berada dalam keadaan kucar kacir. Tapi kita yakin akan sampai masanya, apabila mana Allah SWT memberikan kemenangan pada orang Islam. Sekarang tuan-tuan, zaman pemulihan, zaman kerancakan, Islam sedang membangun. Walaupun tekanan dilihat di sana sini, tapi zaman sedang bangkit. Ada peningkatan, ada kemajuan yang mana kita boleh lihat hari ini. Berbagai-bagai kesedaran umat Islam di seluruh dunia. Jadi tuan-tuan yang mulia, balik saya pada bulan Rejab. Kalau kita nak isikan dengan amalan, maka kita boleh isi dengan puasa. Niat saja, aku puasa bulan Rejab, saja puasa besok hari bulan Rejab, memang boleh puasa. Tak kiralah hari apa pun, hari Ahad ke, hari Isnin ke, hari Selasa ke, hari Rabu ke, boleh. Sunat bulan Rejab itu atas nama bulan, kerana dia dipanggil bulan sebagai bulan haram, yang mana dituntut kita berpuasa. Kalaulah bagi anak-anak, gadis kita dan isteri kita di rumah masih ada hutang-hutang puasa yang belum berbayar, maka inilah peluang mereka untuk mendapat kelebihan yang lebih, iaitu dengan cara mereka melakukan puasa di bulan Rejab. Apa yang mereka akan dapat dengan niatkan dua, niatkan qada dan niatkan Rejab. Kerana disebut dalam hadis mengenai dengan kelebihan puasa Rejab. Jangan kita kata benda tu tak ada. Ada hadis di mana disebut dalam hadis, Nabi kata afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil haram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Kata baginda, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kelebihan bulan Rejab. Dikatakan bahawa seafdal puasa selepas bulan Ramadan ialah bulan-bulan Allah, iaitu Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram 4, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Dan seafdal puasa solat, seafdal puasa selepas Ramadan ialah bulan-bulan 4 ini. Dan seafdal solat selepas fardu ialah solat malam. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita boleh ambil pengisian dalam bulan Rejab dengan ibadat puasa. Kerana puasa ini banyak latihan dia, banyak kelebihan dia.
Macam kita lah, kadang-kala ada penyakit macam-macam tak sembuh, cuba kita cari jalan dengan cara puasa. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sihat. Jadi kita puasa. Jadi kita galakkan kepada isteri, kepada anak gadis yang dah besar, yang ada hutang-hutang lama, boleh mengambil kesempatan di bulan Rejab untuk mereka qada puasa. Niat dua, niat qada dan sunat Rejab. Kalau hari Isnin, 3 niat saja ke puasa, besok hari Isnin qada Ramadan dan bulan Rejab. 3 niat boleh dapat. Bahkan kalau 13 hari bulan bulan Islam, atau 14 atau 15, kita boleh niat. Kalaulah ke 13 tu hari Isnin qada 13 Rejab, 4 niat dalam satu. 4 niat dalam satu, boleh dapat 4 kelebihan. Ini memang nas, boleh buat, tak ada masalah. Kalau ada orang kata tak boleh, tak apa, itu kamu punya pandangan, kamu punya apa yang kamu tahu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh. Saya orang lemah, saya nak cari kelebihan-kelebihan yang membolehkan saya dapat banyak. Jadi kalau kita niatkan puasa Isnin, puasa 13, kerana 13 ni dipanggil hari bid, hari putih atau hari gelap, dan puasa qada dan puasa Rejab, 4 kita boleh dapat dalam bulan Rejab ini. Jadi inilah peluangnya untuk kita. Kalau kita niat 4, tiba dapat 1 pun dapatlah. Bahkan Allah SWT lebih pemurah daripada segala apa yang kita tahu. Dengan sebab itu kita niat untuk buat sesuatu bulan Rejab. Kerana bulan Rejab bukan seperti bulan sebelum. Bulan ni memang ada satu doa yang masyhur, walaupun dipertikaikan. Kita tengok hari ni macam-macam keluar. Tapi doa itu ada tersebut dalam kitab ulama yang mengatakan baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Segi makna doa tidak langsung bercanggah atau berlawanan. Mungkin kalau orang kata Nabi tak pernah doa begitu, kita kata tak semestinya. Kamu tahu yang Nabi tak doa, sedangkan ulama-ulama menakalkan dalam kitab mereka. Jadi kita boleh jadikan amal. Kita baca doa pagi, petang, malam bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab. Kerana bulan Rejab ini tuan-tuan, Rejab itu maknanya ialah suatu yang melimpah. Kalau macam gelas ni saya tuang air, bila sampai dah penuh, tuang lagi, dia melimpah lah, tumpah habis keluar. Jadi apa yang melimpahnya sampai melimpah tumpah, maka kata ulama rahmat Allah banyaknya dalam bulan Rejab. Jadi dengan itu kita minta, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, di bulan Sya'ban, dan lanjutkanlah usia kami, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Kita nak supaya Allah panjangkan umur kita dan kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, bulan Rejab bulan besar, bulan penting, dan insya-Allah kita akan berjumpa nanti di penghujung Rejab, di malam mana akan ada majlis-majlis yang menjadi sambutan umat Islam di seluruh dunia dalam memperingati satu peristiwa besar yang berlaku dan menjadikan kita menumpang gembira dan seronok, sebab kita bernaung di bawah Nabi yang telah diperjalankan ke perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Itu satu kurniaan Allah yang tak ada siapa pun pernah dapat, tak sebelum tak selepas. Itulah manusia agung. Bila disebut wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat nama engkau, bila disebut, maka memang bila mana nama Nabi Muhammad termaktub di atas aras
sebelah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang itulah manusia yang sangat-sangat hebat yang dipilih oleh Allah untuk berada di satu kedudukan yang tak ada tandingnya. Jadi dengan sebab itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj akan menjadi sambutan, dan saya yakin Masjid Tuan-tuan juga akan menyediakan program. Jadi mudah-mudahan programnya akan memberikan lebih meriah lagi dengan suasana masjid. Kerana masjid Tuan-tuan ni masjid terletak di tepi jalan, laluan orang, semua orang turun daripada highway Karak dia akan nampak masjid. Jadi orang akan singgah ke masjid. Dan alhamdulillah dalam apa yang saya tengok, keselesaan masjid jauh begitu baik sekali. Berbagai-bagai yang disediakan, yang diusahakan oleh ahli jawatan kuasa dan juga semua yang bertanggungjawab. Jadi maknanya kita harap majlis itu akan terus berjaya dengan baik, memberikan kesan yang besar, yang mendalam dalam jiwa tiap-tiap mereka yang hadir, dan terutama masyarakat di sini mengambil faedah dengan peristiwa itu, menjadikan kita lebih maju untuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan sebagai bulan yang sangat penting. Kerana kebelakangan ini kalau tuan-tuan tengok di Malaysia, khususnya kita di Lembah Kelang, Ramadan kita tidak serancak yang sepatutnya. Dia rancak ke lain. Dia tak rancak dengan ibadat. Dia tak menjadi ibadat tu sebagai satu pilihan pertama. Tak. Yang rancaknya ialah bazar Ramadan. Itu yang jadi kemuncak. Itu yang jadi hebat. Sambutan begitu sangat. Kalau di Kampung Baru pernah saya ingat berapa periuk sampai masuk rekod lah, buat bubur lambuk punya hal, jalan sampai ditutup, begitu besar sambutan dia. Bubur lambuk, orang sanggup beratur, tak semayang, beratur nak dapatkan bubur lambuk Kampung Baru. Orang sebut nama Kampung Baru tu terkenal, orang datang jauh-jauh, bukan semayang pun kadang-kadang, ada puasa pun tak. Jadi bulan Ramadan dia lebih kepada makan, festival. Iklan di jalan-jalan semua menunjukkan makan. Ada RM60, ada RM50, ada RM30 dan macam-macam. Makanlah, ada sampai berapa puluh menu. Kalau dekat Felda saya ingat dekat 60 lebih menu untuk juadah berbuka. Tu tak tahu perut besar mana. Jembalang ni tak tahu makan macam mana, sampai 60 menu. Begitu sekali suasana. Jadi sekarang ni sudah lari. Bila dah sampai penghujung, dah jadi lain pula. Ramadan dah mula dipijak-pijak. Orang asyik perkatakan hari raya, selamat hari raya. Bahkan masyarakat kita dah terbawa-bawa. Belum lagi raya, sudah bila jumpa selamat hari raya, selamat hari raya. Raya belumlah, masih Ramadan, tapi masyarakat sudah merasakan raya. Sebab TV punya peranan, media punya peranan, jalan-jalan semua menampakkan satu suasana raya, sehingga orang lupa Ramadan yang sebenarnya. Jadi apa yang berlaku, orang menjadikan begitu seronok di detik mana Ramadan nak pergi. Kita rasa seolah-olah kau ni pergilah cepat sikit berambus. Macam itu suasana orang menyambut Ramadan. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku ini semua, kalau kita ambil kira, maka Allah nak pilih. Sebab itu tak ramai orang. Kenapa masjid tak ramai? Macam masjid tuan-tuan dengan aircon, dengan semua. Mungkin kalau kita tengok solat tarawih, tinggal satu saf ke dua saf. Nak sampai 20 tu 8 ramai juga. Tapi nak sampai ke 20 tinggal berapa saf saja. Mana ni? Penduduk sekeliling ni bukan ada bangsa lain, semua orang Islam. Satu dua yang bukan Islam, lain semua. Tiap-tiap rumah kalau datang dah tak muat dah. Tapi kerana ini pilihan Allah,
Ini pilihan Allah. Allah nak pilih siapa saja yang betul-betul, maka dipilihlah orang yang datang ke masjid yang dapat. Yang lain semua tak dipilih. Cuma malam pertama tengok nampak, kita rasa terkejut, penuh sampai keluar. Tapi rupanya tak lama, dia tak ada daya tahan yang lama. Lepas saja malam pertama masuk, tak sampai seminggu masjid dah kembali kosong, macam tak ada orang. Banyak lagi kipas, banyak lagi lampu, banyak lagi tiang daripada jemaah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya ingatkan sedikit mukadimah saya malam ini mengenai dengan kedatangan bulan Rejab yang sedang kita berada di awal, dan di pertengahannya kita akan pergi, seterusnya kita akan pergi Al-Isra' wal Mi'raj, dan kita akan masuk ke bulan Sya'ban, dan berikutnya Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi saya berdoa dan mengharapkan sama-sama kita berdoa supaya Allah sihatkan tubuh badan kita, Allah berikan kita keberkatan dalam rezeki, dan berikan kita masa yang cukup untuk kita buat segala yang sepatutnya dalam bulan-bulan yang besar ini. Tuan-tuan yang mulia, malam ini saya nak sambung balik muzakarah saya dalam apa yang saya perkatakan kepada tuan-tuan yang dulu. Kerana bulan lepas saya tak dapat hadir, saya ada masalah sikit, saya masuk hospital. Jadi saya catat di sini pada bulan 3 yang lalu. Jadi sebelumnya kita ada satu muzakarah dan sambungan malam ini, iaitu dalam perkara solat sunat. Jadi solat sunat ini tuan-tuan, apa yang kita sebut, kita ada solat sunat, iaitu beberapa jenis solat yang kita sebut. Pertama dulu ialah solat sunat witir. Yang kedua ialah solat sunat duha. Malam ini kita nak pergi yang ketiga, solat sunat rawatib. Dipanggil sunat raghaib, sunat rawatib ataupun sunat raghaib. Wahia qabliyatul maktubat wa ba'diyatuha, iaitu sunat rawatib ni sunat yang mengiringi solat kita, qabliyahnya, ba'diyahnya. Maksud qabliyah sebagai merintis untuk pembuka sebelum kita nak pergi solat fardu, kita dah mula persiapan. Dan tujuan ba'diyah untuk kita imbas semula, untuk kita tengok balik apa-apa yang kurang, maka dia akan menampung semula kekurangan dalam solat. Jadi dua-dua ni adalah penting. Satu dipanggil qabliyah, satu dipanggil ba'diyah. Ini adalah rawatib yang kita disuruh melakukannya. Jadi dia kata di sini, wa tanqasimu ila qismain. Rawatib terbahagi kepada dua. Rawatib terbahagi pada dua. Pertama, muakkadatun, sunat rawatib muakkadah. Apa makna sunat rawatib muakkadah? Wahia allati wadhaba 'alaiha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukuha la hadaran wala safaran. Sunat rawatib yang pertama ialah dipanggil muakkad, iaitu satu jenis solat yang menjadi muwadhabah, iaitu suatu solat yang dijaga solat ini secara berterusan. Muwadhabah dilakukan secara berterusan. Macam kita ada jadual, waktu ini makan, tiap-tiap kali bila sampai waktu tu, waktu makan. Dia ada dia punya kita punya jadual kita.
ada benda kita buat, ada yang kita buat setiap kali. Jadi solat rawatib yang pertama ni muakkad, solat yang baginda sentiasa jaga. Baginda tak pernah tinggal, baginda sentiasa jaga. Sama ada baginda duduk hadaran di Madinah, tak ke mana-mana, rumah ke masjid, baginda jaga. Baginda buat solat sunat ni eloknya di rumah. Solat sunat eloknya di rumah, menjadi perhiasan rumah, mencantikkan rumah kita ialah dengan solat sunat. Cuma tengoklah, kalau rumah kita jauh, kalau kita buat kat rumah, contoh kalau kita buat qabliyah, yang akibatnya kita sampai masjid orang dah habis solat, jadi kita kena datang di masjid lah. Tapi kalau rumah kita berdekatan sebelah masjid, azan je kita buat, kita datang ke masjid baru iqamat, maka elok kita buat kat rumah. Ataupun ba'diyah kita boleh balik dan buat di rumah. Kita buat di masjid, balik buat di rumah. Tapi setengah orang dia kata bimbang kalau balik tak buat dah, asru duk tunggu sana, dia tangkap kita habis. Jadi macam mana nak buat? Buat di masjid. Ini solat yang baginda tak tinggal. La hadaran, tidak semasa hadar, iaitu semasa di Madinah. Wala safaran, dan tidak dalam perjalanan. Dalam perjalanan pun baginda tak tinggal, baginda jaga juga secara muwadzabah, berterusan solat sunat ini. Mana dia solat sunat ini? Dia kata wahiyya asyaratun, iaitu 10 rakaat. Ini kita jangan tinggal 10 rakaat tiap-tiap hari. Sebagai sunnah Nabi, kita jangan tinggal 10 rakaat tiap-tiap hari. Apa pun nak jadi, kita utamakan selain daripada 5 fardu tiap-tiap hari, maka solat ini menjadi satu solat yang kita utamakan, iaitu 10 rakaat. Mana di 10? Dia kata rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum kita solat fardu subuh. Dipanggil sunat subuh, dipanggil sunat fajar. Kerana ada setengah negara subuh dipanggil fajar. Kita di Malaysia kita panggil subuh. Setengah negara kita tengok bila waktu pagi dia tak tulis subuh, dia tulis fajar. Sama je, fajar subuh, iaitu terbitnya fajar, waktunya subuh. Jadi bila masuk saja waktu subuh atau terbitnya fajar, maka kita disunatkan buat 2 rakaat. 2 rakaat cukup. Dan 2 rakaat itu dipanggil sunat subuh. Wahya afdaluha, dan ini yang paling afdal. Sunat subuh ni paling afdal. Dalam hadis Nabi sebut raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maksudnya apa? 2 rakaat pahalanya kekal, tak habis. Dunia dan segala isinya habis. Dunia ni kalau kita dapat dunia lah, mana ada orang dapat sampai satu dunia? Dapat satu tapak rumah pun susah. Ini kan dapat dunia. Itu tak ada nilai nak dibandingkan dengan subuh 2 rakaat. Sebab itu mazhab Hanafi, kalau tuan-tuan tengok orang Hanafi, dia akan pastikan dia buat sunat subuh. Macam mana pun dia akan buat sunat subuh, kerana dalam mazhab dia sunat subuh adalah wajib. Kerana Hanafi ni dia membahagikan solat kepada 3: fardu, wajib, sunat. Fardu iaitu solat 5 waktu, wajib 2, satunya witir, yang kedua sunat subuh. Sunat yang lain. Dalam mazhab Syafi'i kita tak, fardu wajib sama saja. Apa yang fardu itulah wajib. Cuma kita bezakan dalam ibadat haji. Fardu
lain, wajib lain. Jadi tuan-tuan, sunat subuh kita buat 2 rakaat. Kalau kita tak sempat buat sebelum, kadang-kadang kita sampai masjid dah pun iqamat, kita tak perlulah nak buat solat terus masuk buat ikut imam sampai dah iqamat, kita dah ada wuduk, kita masuk, kita solat fardu subuh bersama imam. Habis saja azan solat, kita bangun buat 2 rakaat sunat subuh. Masih boleh buat kalaupun selepas fardu subuh, cuma jangan disengajakan. Maksud jangan disengajakan, kita boleh buat sebelum tapi kita nak buat selepas, itu makruh. Kalau tidak disengajakan, kita terlewat bangun, cepat-cepat kita ambil wuduk, datang masjid, dah azan, dah iqamat, terus kita masuk, habis saja iqamat, barulah kita buat sunat subuh. Sunat subuh adalah penting. Azan. Baik, tuan-tuan, saya ambil sikit masa. Jadi kita kata sunat subuh, jangan kita salah faham bahawa kalau sunat subuh ni selagi belum solat fardu subuh boleh, lepas fardu dah tak boleh. Tak, dia bukan macam tu. Macam mana? Kita dituntut buat sunat subuh. Kalau kita sampai ke masjid awal, sama ada azan atau belum, solat sunat ni, qabliyah ni, dia tak semestinya dah azan.
Yang pasti masuk waktu. Tak ada timetable kita, waktu masuk. Bila masuk saja waktu. Kadang-kala mungkin Tok Bilal tak ada lagi, sakit perut kat bilik air, katalah sebagai contoh. Kita tunggu tak azan-azan ni, maka kita boleh buat sunat. Dah boleh dah, asalkan masuk waktu je dah boleh. Sunat subuh masuk dengan masuknya waktu. Bila habis? Habis sunat subuh dengan habisnya waktu. Masuk dengan masuk waktu, habis dengan habisnya waktu. Jadi waktu subuh habis bila? Terbit matahari. Tuan-tuan tengok waktu terbit matahari, maka habislah. Baik. Jadi kalau kita sampai baru saja azan, kita masuk masjid, kita berapa masa yang ada? Kadang-kadang subuh ni dia patut diberi masa lebih, panjangkan sikit waktu dia, berbanding dengan maghrib dan waktu-waktu yang lain. Jadi mungkin orang yang datang ke masjid ni dia boleh buat sunat tahiyatul masjid dan sunat subuh. Tapi kalau waktu cukup-cukup untuk 2 rakaat saja, kalau buat 2 lagi terlepas, kerana iqamat akan mula dilaungkan, maka dia buat sunat subuh dengan niat dua-dua, tahiyatul masjid dan sunat subuh. Masuk tu niat tahiyatul masjid dan sunat subuh, dapat dua-dua pahala. Cuma kalau waktu banyak, masuk buat tahiyatul masjid, kemudian buat sunat subuh. Itu dia punya kedudukannya. Tapi sebaliknya, kalau kita sampai agak lewat dan kita masuk saja tak sempat dah, iqamat sudah pun dilaungkan, jadi kita nak buat macam mana? Dah tentulah keutamaan di sini ialah solat fardu bersama imam. Kerana solat bersama imam mendapat takbir pertama, itu fadilat dia besar. Sahabat kalau terlepas takbir pertama, dia akan jadi muram, dia akan jadi macam murung. Makna orang sedang bersedih, 3 hari dia tak cakap. Sedih apa hal? Terlepas takbir pertama. Jadi sebab itu kita kejar untuk dapat takbir pertama. Jadi kalau kita sampai iqamat, tak payah kita dah buat solat sunat dah, terus masuk ikut imam, solat fardu subuh. Bila imam dah bagi salam, kanan kiri kita dah selesai, kita boleh bangun ke sebelah tanpa mengganggu orang. Kita tak buat dalam sebab orang sedang berzikir, jadi kita pergi ke belakang sikit, maka kita boleh buat sunat subuh. Boleh ke? Boleh, kerana waktu masih ada. Selagi waktu subuh masih ada, boleh kita buat sunat subuh walaupun selepas fardu subuh. Itu sunat qabliyah, sunat subuh. Kaedah dia, qabliyah masuk dengan masuk waktu, habisnya dengan habis waktu. Dia lain pada ba'diyah. Ba'diyah masuk dengan solat fardu. Masuk waktu tak cukup lagi, solat fardu. Dan habis dia dengan habis fardu waktu. Sama juga dengan witir. Witir masuk dengan solat isya, bukan dengan solat isya. Dah solat isya boleh buat witir. Lagi belum solat isya tak boleh buat witir. Kalau kita buat jamak takdim maghrib isya boleh buat, walaupun waktu isya tak masuk lagi, asalkan dah solat isya boleh buat witir. Itu waktu dia. Jadi sunat qabliyah subuh masuk dengan masuk waktu subuh dan berakhirnya dengan habisnya waktu subuh. Waktu subuh habis dengan terbitnya matahari. Taib. Ini 2 rakaat yang pertama, sunat yang dipanggil sunat muakkad. Mana lagi sunat muakkad? Wa qabla zuhri, sunat 2 rakaat sebelum zuhur. Kita tidur malam ni, besok pagi kita akan bekerja sampai zuhur. Sebelum zuhur buat 2 rakaat. Itu sunat yang Nabi tak pernah tinggal, 2 rakaat sebelum zuhur.
Lepas itu pula buat 2 rakaat lagi selepas zuhur. Sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2. Kalau hari Jumaat, sebelum fardu Jumaat 2, selepas Jumaat 2. Ini jangan tinggal. Macam mana kita sibuk pun jangan tinggal, kerana Nabi tak tinggal. Sunat Nabi tak tinggal. Jadi sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2. Jadi kita dah ada sunat subuh, sunat sebelum zuhur, sunat selepas zuhur. Ni semua 2-2. Dan lagi sunat selepas maghrib. Maghrib tadi, selepas maghrib kita zikir, kita doa, buat 2 rakaat. Ni Nabi tak pernah tinggal. 2 rakaat selepas maghrib. Dan akhir sekali 2 rakaat selepas isyak. Ni kita nak sembahyang isyak. Lepas isyak buat 2 rakaat. Sunat ba'diyah isyak. Ini Nabi tak pernah tinggal. 10 rakaat yang Nabi tak pernah tinggal. Kalau kita nak ikut Nabi, inilah masanya yang kita jadikan amalan kita. Tiap-tiap kali kita, tiap-tiap hari hidup kita, kita tak miss 10 rakaat tiap-tiap hari. Apa sibuk pun, macam mana kesihatan kita, apa keadaan kita, kita jangan tinggal 10 rakaat. 2 rakaat subuh, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini sunat muakkad yang Nabi tak pernah tinggal. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, kalau kita mula mengatur masa kita di bulan Rejab ini dengan minta doa kepada Allah supaya Allah berikan kita suatu istiqamah, suatu istiqamah yang kita buat satu tekad dan azam untuk kita hidup, yang mana kita tak akan miss, tak akan tinggalkan sama sekali 10 rakaat ini tiap-tiap hari. Selain daripada rakaat-rakaat lain, rakaat lain itu tambahan yang kita akan sebut lagi, ada lagi, itu tambahan. Tapi yang 10 ni jangan tinggal. Selain daripada yang kita sebut sebelum ini, sebelum ni kita sebut sunat duha, jangan tinggal. Sunat witir sebelum tu pun jangan tinggal. Jadi kita mula dengan witir, duha dan sunat rawatib yang kita senang sebut 10 rakaat. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini adalah langkah untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah, untuk kita jadikan diri kita sebagai hamba Allah. Inilah masanya. Sampai kita jangan, yang hari ni kita tengok orang hanya melakukan solat ni macam kita kata melepaskan batuk di tangga, buat lebih kurang je. Asalkan buat daripada tak buat. Jadi dia buat 5 waktu saja. Sunat-sunat qabliyah apa yang kita sebut ini, itu tak masuk. Dia kata itu benda sunat, kalau tak buat pun bukan nak berdosa. Jadi kita bukan fikirkan masalah dosa, kita fikirkan masalah kita punya masa, keuntungan kita. Kalau sekadar fardu saja tak cukup, mesti ada sunat-sunat. Sebab itu sunat ini antara kelebihannya ialah dia akan menampung apa-apa kekurangan dalam solat kita. Jadi dengan itu tuan-tuan yang mulia, jangan tinggal 10 rakaat. Tuan-tuan buat satu tekad dan azam, minta doa kepada Allah supaya Allah beri kita kekuatan. Kalau kita hari ini ada berbagai-bagai kekuatan yang kita boleh buat, kita boleh berjalan, kita boleh angkat berat, apalah sangat kekuatan yang ada kalau kita tak manfaatkan dengan solat kita, selain daripada solat fardu berjemaah, solat 10 rakaat sunat yang menjadi tuntutan. Jadi saya mengharap saya dan tuan-tuan juga, semua kita, dan beritahu kawan-kawan yang lain, kita ajak kawan-kawan kita, ayo kita langkah satu langkah baru, satu peningkatan maju untuk bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan, kerana bila datang Ramadan nanti tuan-tuan, kita tak jadi masalah, kita tak jadi kekok. Kita nak buat 20 pun, lebih pun boleh. Tapi hari ini masalahnya badan sihat, semua cukup, tapi ibadat kita lemah. Tengok muka-muka ni je yang akan ada nanti bulan Ramadan. Orang-orang lain tak ada, datang sekejap malam pertama dan hilang dah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita ni
Kita minta supaya Allah pilih kita. Ini satu anugerah, kurniaan, taufik dan hidayah. Gerakkan hati kita untuk kita buat ibadat yang lebih, untuk yang untungnya kita juga, bukan Allah tak ambil untung, kita juga yang untung. Maka dengan itu sekali lagi saya sebut 10 rakaat dia macam pil. Orang yang ada penyakit ni, kita yang ada penyakit, dia doktor bagi pil dia, ini makan pagi, ini makan petang, ini makan malam. Wah, kita jaga. Kita tahu kalau kita tak makan nanti silap kita. Kita pun makanlah. Pagi makan, petang makan, malam makan. Dengar nasihat doktor. Kerana kita tahu kepentingan kesihatan hidup kita. Sebenarnya kita ikut apa yang Nabi buat. Lebih lagi yang perlu kita berikan perhatian, 10 rakaat setiap hari. 2 rakaat sebelum subuh. Kalau terlewat bangun, jaga dah pukul 8 dah. Langsung tak ada dah. Pukul 8 bangun. Kalau waktu dah habis macam tu, kita pergi ambil wuduk, buat 2 rakaat sunat subuh dulu, qadaan. Kemudian buat fardu subuh. Kalau waktu dah sangat-sangat singkat dan nak habis dah, mana nak buat? Nak buat sunat ke nak buat fardu? Kalau waktu dah nak habis, buat satu saja daripada 2. Buat fardu dulu. Buat fardu, lepas tu waktu dah habis, buat qada. Sunat subuh boleh qada, tak ada masalah. Qada selepas itu. Tapi kalau kita memang dah jaga lewat sangat sampai pukul 8 baru jaga, jadi ambil wuduk, bangun, buat sunat subuh dulu. Lepas tu barulah kita buat fardu subuh. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Saya rasa kalau kita buat, tuan-tuan, cuba sampai bila kita nak buat. Kalau kita buat, insya-Allah rahmat Allah akan datang. Berbagai-bagai faedah hidup kita akan dapat. Kalau hari ini orang tunjuk ubat itu, ubat ini, kita akan dapat itu, dapat ini, maka kita nak tunjuk, saya nak tunjuk pada tuan-tuan apa yang ada dalam kitab ini, satu yang sah, sahih, benar dan tidak silapnya. Solat sunat muakkad rawatib 10 rakaat setiap hari. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan saya dan tuan-tuan untuk beribadat terus sehinggalah kita menghadap Allah SWT. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Masa pun dah sudah, azan pun sudah. Jadi sebelum saya tutup majlis, saya buka ruang kalau ada soalan. Jadi nampaknya tak ada apa soalan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada tuan-tuan dan tuan-tuan yang mulia. Seperti biasa, bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan, saya di madrasah di Kampung Baru, kita ada program besar di bulan Ramadan, iaitu kita bawa syekh daripada Yaman. Tapi tahun ni saya tak boleh nak katalah, sebab sekarang ni Yaman masuk tak boleh, keluar pun tak boleh. Orang luar saja boleh keluar, tapi masuk tak boleh. Jadi harap-harap peperangan ni akan habis. Tapi tak tahu keadaan sekarang. Perang pun masalah, tak perang pun masalah. Syiah buat hal. Jadi Syiah ni satu hal, kalau tak diserang, dia naik tocang. Dia buat habis. Syiah kalau Zaidi itu tak ada hal, dah lama dia tak ada masalah. Tapi Syiah Rawafid, Syiah yang maki sahabat, yang maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, dia orang ni masuk Iran. Jadi orang Yaman boleh dikatakan peratusnya setuju dengan tindakan Saudi. Ada yang tak setuju. Kita ni tak tahulah macam mana keadaan. Yang penting itu suasana Yaman, pelajar-pelajar dah balik. Jadi bila mereka balik, saya kena ambil alih pelajar-pelajar ni, yang mana anak saya pun ada, kawan-kawan pun, anak pun ada. Jadi mereka terpaksa sambung pengajian di tempat saya. Jadi saya kena fokuskan pada mereka bulan Ramadan. Kalau Syekh tak datang, kita kena buat pengajian terus.
Jadi saya ada buat program bulan Ramadan, iaitu zikir dan baca Quran. Sambil saya mengharapkan sumbangan tuan-tuan. Saya akan edarkan borang tahlil seperti biasa. Tiap-tiap tahun saya edar pada tuan-tuan. Amalan tahlil ni amalan biasa. Di Malaysia, kalau ada lagi orang pertikaikan tahlil, kita tak tahulah dia duduk alam mana. Kalau dekat Perlis tu mungkinlah, tapi tempat lain ni biasa. Masjid tuan-tuan pun ada tahlil. Sambil tu orang menyumbang, bukan harga tapi sumbangan ikhlas. Jadi saya ada buat program tahlil, niatkan untuk arwah yang telah meninggal. Jadi sumbangan tuan-tuan tulis sana nama ibu ke nama bapa ke, dan tuan-tuan buat sikit sumbangan, ada nombor akaun atau boleh serah pada saya. Dan insya-Allah duit-duit ini saya akan gunakan untuk program Ramadan dan juga segala apa yang perlu. Kerana alhamdulillah saya sedang menggerakkan madrasah tahfiz dan pondok di Kampung Baru, dan kita ada 7 cawangan luar. Kita ada kat sini, dalam sini pun ada. Alhamdulillah, kan tuan-tuan tengok dekat Taman Melewah sana kita ada tahfiz. Kita ada tahfiz, alhamdulillah. Bila saya buat dulu, kita berniaga tom yam tapi tak jalan. Jadi kita buat tahfiz, alhamdulillah. Bila kita dah buat bangunan, ada orang sokong saya, dia tolong buatkan dinding, buat bagi kemas. Jadi tuan tanah ni bila dia tengok kita ada kesungguhan, dia terus buat keputusan mewakafkan tapak tanah tu. Saya ingat dekat suku Eka, dia bagi pada saya untuk Madrasah Al-Yamani. Jadi kita dah ada dapat tanah wakaf, dan kita buat madrasah di Taman Melewah dalam sana. Jadi mudah-mudahan satu usaha lah yang kita akan bangunkan lagi. Kampung Baru saya pun tak tahu berapa lama dengan pembangunan yang sedang. Jadi kita mungkin pelan-pelan beredar sampai masa kita akan bangunkan kawasan-kawasan gombak di sini. Jadi tuan-tuan, kita mengharapkan sumbangan tuan-tuan. Bantulah sikit sebanyak, dan bantu banyak lagi. Bantu kalau datang masjid di malam-malam, jangan datang kosong, bawa duit, bagi sumbangan apa yang boleh. Jadi itu yang saya ingatkan. Tuan-tuan boleh serahkan borang ni bila-bila ada nombor akaun, tuan-tuan boleh hubung dengan saya dan boleh buat. Mudah-mudahan kita akan doakan tiap-tiap hari kita baca Quran secara khatam bulan Ramadan, dan kita zikir pagi dan petang, 1000 pagi 1000 petang tiap-tiap hari. Dan memang amalan tahlil ni sudah wujud. Tuan-tuan sumbanglah sikit sebanyak dan niatkan untuk arwah. Kalau benda tu jadi sampai, alhamdulillah. Kalau tak sampai pun suatu sumbangan tuan-tuan. Dan kita yakin dengan apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi, bahawa amalan orang hidup sampai kepada orang mati. Sehingga Imam Syafi'i dalam kitab Riyadhus Salihin menyebut bahawa Al-Quran sunat dibaca secara khatam kepada orang dah mati. Ini dalam kitab Imam An-Nawawi, yang mana kitab masyhur Riyadhus Salihin, dia menakalkan, membawa cerita daripada Imam Asy-Syafi'i langsung, mengatakan sunat Al-Quran dibaca secara khatam untuk orang yang dah mati. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan apa yang boleh. Dan akhir sekali kita akan letak sujadah dekat belakang sana. Mungkin sumbangan malam ni tuan-tuan boleh buat sedikit sumbangan bulanan yang selalu. Alhamdulillah saya selalu dapat sumbangan daripada tuan-tuan. Setiap kali saya datang sebulan sekali di sini, tuan-tuan boleh buat sumbangan. InsyaAllah sumbangan tuan-tuan ni akan kita doakan supaya Allah memberkati tuan-tuan dengan wang ringgit tuan-tuan, dengan tubuh badan tuan-tuan, supaya diberikan sihat, diberikan faedah kebaikan dunia dan akhirat. Jadi sampai di sini saja muzakarah saya pada malam ini, dan kita jumpa lagi. Kita ada lagi sekali bulan depan, kemudian lepas tu dah kita masuk Ramadan. Jadi tuan-tuan nak serah saya bila-bila pun boleh borang ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana waqdi hawaijana washrah sudurana nawwir qulubana yassir umurana wadhih subulana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ